Mungkin insyaAllah jom. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama lagi dengan kami, saya Taufik bersama dengan Ustaz Nabil dan juga panel malam kita istimewa pada malam ini adalah Ustaz Khawarizmi. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan Facebook, bahawa program ini sebenarnya adalah khusus kepada program Ihya Ramadan yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 23 Subang Jaya. Ini adalah merupakan kaedah yang kita gunakan platform. Sepatutnya biasanya program ini dijalankan secara face to face, kita bagi tazkirah kuliah Ramadan kepada murid-murid di SMK USJ 23. Tapi hari ini kita buka open, bukan saja guru-guru, bukan saja murid-murid SMK USJ 23, ibu bapa, malah masyarakat di luar juga boleh bersama-sama dengan kami SMK USJ 23 ini untuk mendengar titipan rohani, nasihat pedoman yang akan disampaikan oleh Ustaz Khawarizmi kita pada malam ini. Ustaz Khawarizmi merupakan guru pendidikan Islam ya di sekolah SMK USJ 23. Okey, sebelum kita mulakan, saya fikir mungkin Ustaz Khawarizmi ini hanya dikenali di peringkat sekolah saja. Jadi kita minta Ustaz Khawarizmi untuk perkenalkan dirilah, bagi tahu dekat kawan-kawan Facebook kita kan, untuk kenal Ustaz, dasar daripada mana pendidikan, isteri berapa, sebagai isteri nak dapat berapa orang kan. Taruh juga ya. Kita taruh dulu tak betul, kita mesti taruh. Tak kena tak cinta. Betul, silakan Ustaz. Okey. Alright. Biasa-biasa je, siapa-siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama pada malam ini untuk berlive. Boleh tu. Dengan cara ini. Nama penuhnya Khawarizmi bin Muhammad. Berasal daripada Terengganu lah. Oh, ya. Terengganu. Terengganu. Masih lagi mempunyai seorang isteri. Allah. Proses mencari yang kedua, bukan. Tak ada. Amin. Dengar Kak Min marah ni. Pendidikan daripada maktab perguruan Islam dulu di Bangi. MPI. MPI Bangi, kemudian sambung belajar lah di Universiti Putra Malaysia. Dalam bahasa Arab. Tak ada kalam Arabiah yang tapi sayangnya sebab bahasa Arab ialah belajar bahasa Arab tapi tak mengajar bahasa Arab, dia lama-lama dia jadi hilang lah. Biasa dah tu, sebab kita beramal dengan bahasa tersebut, dia jadi hilang. Jadi itulah, lebih kurang macam tu dah, sikit-sikit. Ilmu tak ada sangat, sekadar tengok buku saja mengajar budak-budak, itu je lah. So Ustaz masa di MPI tu buat diploma, buat degree? MPI sijil masa tu. Lepas SPM. And then? Sementara menunggu result STPM, sijil. Okey, kemudian? Kamu belajar degree dekat bahasa Arab. Dekat UPM, bahasa Arab. Fakulti Bahasa Moden. Mengaji UPM ni semua ni sebenarnya hebat sebenarnya. Termasuk dengan Cik Taufik kita lah. Jadi memang ada kata hebat lah sebenarnya tu. Dia nampak tak ada konon, tak ada ilmu, tapi Masya Allah, kehebatan dia tu. Cakap tu je dah. Kalau nak taruhnya, tak ada lain tu tak ada apalah. Biasa-biasa je lah, saya hanya manusia biasa sahaja yang normal, tak ada apa-apa sangat lah. Alhamdulillah, normal, insyaAllah kita semua normal ya, tak ada yang abnormal lah ni. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz, mungkin Ustaz bagi untuk forum kita akan buat dalam bentuk pertama untuk 5 minit kita akan bagi ruang kepada Ustaz Khawarizmi untuk bagi
orang kata tazkirah ataupun bagi permulaan, bagi mukaddimah. Mukaddimahnya. Dan kemudian kita akan buat Q&A dan tuan-puan yang mendengar bersama-sama kita pada hari ini bolehlah tanya soalan dekat ruang komen tu. Boleh tanya soalan dan insya-Allah Ustaz Khawaril ni akan bersama-sama dengan kita insya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang ni masih lagi ada dalam PKP dan kita Ramadan berpuasa di bulan dalam musim PKP kita ini. Jadi di sini adalah beberapa kebaikan dan juga kita kata kelemahan lah, kerana kita menghadapi masalah ini yang banyak dikeluarkan dalam akhbar-akhbar dan sebagainya. Jadi sembang-sembang lah ya, sembang-sembang tazkirah pun adalah apa sembang-sembang lah. Antara kebaikan dalam PKP ketika Ramadan ini, ya, antara kebaikannya iaitu pertama, jalan tak jam lah. Ya, jalan memang tak jam sebab pergerakan balik ke kampung terbatas dan juga ada yang langsung tak boleh balik langsung ke kampung. Cuma sekarang ni dah buka sikit, jadi nak balik ke daerah yang sama, ke negeri sama boleh lah kan. Ya, cuma bagi yang luar negeri yang tu memang tak boleh lah. Yang pertama, jalan memang tak jam, memudahkan perjalanan. Yang kedua, kebaikannya tentang solat. Ya, solat secara berjemaah. Memanglah segi keburukannya, kelemahannya, kita tak boleh lagi solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Ya, kerana tidak boleh berada setempat dalam tempoh yang lama di satu-satu perhimpunan. Ya, dalam jumlah yang ramai. Yang hanya boleh berada di surau masjid hanyalah 3 orang sahaja kalau di Selangor ni, iaitu imam, Bilal dan Siap. Jadi saya pun imam dekat surau dekat taman saya ni, memanglah kita ada gila-gila lah. Gila-gila kita ada buat giliran untuk bertugas. Tapi 3 orang tu je lah, tak boleh lebih. Kalau lebih ada orang report atau polis sedang cek, memang kenalah. Kalau baik itu dia amaran saja. Kena yang tak nak baik tu terus tangkap. Ya. Jadi yang kelebihannya bila tak boleh solat berjemaah di surau ni ataupun di masjid ni, kita boleh buat di rumah. Yang ni mulalah ya, ibu-ibu, bapa-bapa dia akan main peranan lah untuk didik anak dia dalam solat berjemaah. Khususnya ayah lah, ayah mulalah akan mencari buku-buku panduan solat berjemaah dan sebagainya. Itu baguslah tu. Ya, ajak anak-anak untuk solat berjemaah sama-sama. Ataupun ada anak-anak yang boleh jadi imam. Kadang-kadang anak ni dia lebih hebat daripada ayah dia. Ya, bila try tengok anak baca macam sudais. Contoh. Ya, jadi memang benda ni benda yang bagus jugalah, ya, untuk bagus dalam didikan keluarga lah. Seterusnya lagi dengan PKP ni juga orang tak ada alasan sebenarnya nak tinggalkan solat. Orang tak ada alasan nak tinggalkan solat sebab nak sibuk sangat pun dah tak sibuk sangat, duduk kat rumah. Kan, nak keluar pun tak boleh sangat. Jadi kita akan lebih fokus kepada beramal ibadah. Apatah lagi khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan seterusnya lagi kelebihannya sama jugalah solat tarawih juga boleh dibuat di rumah. Cuma adalah yang jadi imam sama jugalah ayah, ya, atuk sebagainya. Cuma jadi imam ni kalau ada anak kecil tu dinasihatkan pakai seluar lah. Takut ada anak kecil ni. Apa yang berlaku? Takut. Tak adalah orang hantar video kan. Ada yang macam ada pengalaman ni. Siap masuk dalam kain, angkat kain kan. Terkejut budak tu, terkejut. Ya, tengok Angry Bird terkejut. Angry Bird. Jadi maknanya itulah ya, maknanya dengan adanya ni maknanya, dan ada juga anak-anak dia akan belajar jadi Bilal macam mana cara nak sebut dan sebagainya. Walau bagaimanapun semua yang kita kata yang jadi Bilal selawatnya Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi dan sebagainya itu hukumnya adalah sunat. Kalau tak boleh buat tak ada masalah. Cukuplah dengan solatnya sahaja. 2 rakaat.
Nak buat berapa rakaat pun buatlah, tak ada masalah. Ya, paling kurang 8 lah. 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Nak buat sampai 40 rakaat, buatlah 40 rakaat. Nak buat 100 rakaat pun buatlah 100 rakaat. Terpulanglah kepada kemampuan masing-masing. Tapi saya percaya ramai antara kita saya buat 8 je lah kot. Termasukkan saya sekali lah 8 lah tahun ni. Biasa kita jadi imam di masjid 20 kan. Tahun ni memang daripada hari pertama sampai hari ni 8. Tapi dengan keadaan macam ni, orang tahu, kita akan tahu betapa letihnya sebenarnya jadi imam ni. Betul? Letih jadi imam ni, sangat letih. Ya, sebab kita nak fokus solat sembahyang sebagainya. Setiap waktu pula jadi imam, kita akan sebenarnya dia memenatkan sebenarnya. Memenatkan. Tapi okeylah. Seterusnya lagi, apa antara kebaikannya bila kita Ramadan berpuasa dalam PKP ini, antara lainnya terpelihara lah. Yang daripada melakukan dosa-dosa yang mudah. Ya, bila kita dalam PKP ini, kerana kita mungkin dah tak keluar lagi dah. Biasanya yang berlaku banyaknya bila kita keluar, kita akan pergi ke bazar Ramadan. Bazar dah tak ada. Ya, jadi yang tu antaranya yang selamat lah. Kita terhindar sedikit daripada melihat aurat orang dan sebagainya. Itu antara benda yang baik lah. Ya Ustaz Nabil. Minta maaf saya cerita hal dosa mata ni. Bagus. Dosa-dosa mata. Sebab kalau tidak, kita ke bazar Ramadan memanglah ya, di samping melihat dada ayam, peha ayam sebagainya, ya, kita pun akan melencong juga tengok dada orang ada masalah tu. Tengok orang jual ayam lah. Dia automatik dia akan ke situ. Jadi dengan tak ada benda macam ni, insya-Allah mata tu terjaga sikit lah. Cuma di rumah pun kena jaga jugalah. Daripada melihat televisyen dan sebagainya. Ya. Dan yang seterusnya lagi, yang terakhirnya, apa kelebihannya Ramadan dalam PKP ini? Lebih senang khatam Quran. Saya percaya Ustaz Nabil memang dah khatam dah kot. Alhamdulillah. Saya percaya ya. Biasanya kalau itulah 15 hari ni biasanya dah khatam sekali ataupun 2 kali. Kan? PKP ni alhamdulillah dah hampir 3 kali lah dalam PKP ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Waktu lagi kosong. Tak kerja. Ya, tak waktu kerja kosong. Waktu kosong. Biasanya kalau kita kerja sekali je dalam sebulan ni. Ni macam saya sendiri pun, Ustaz Nabil berkata, saya sendiri pun dalam dah satu juz kalau khatam sekali dah nak masuk pula kali yang kedua dah pula lah. Jadi kita masa tu ada banyak masa yang lapang lah. Ya, bila PKP ni. Jadi lebih senang khatam Quran. Alhamdulillah kita nak khatam Quran, kita nak baca Quran, kita nak bertadarus Quran dengan ahli keluarga, merapatkan hubungan silaturahim antara keluarga dengan sentiasa membaca Quran bersama, bertazkirah bersama dan sebagainya bersama dengan keluarga. Itulah antara beberapa kelebihan lah bila berlakunya PKP ini. Jadi rasanya itu sajalah ya. Sekadar tak tahu tazkirah ke, sembang ke, saya pun tak pasti. Ini permulaan. Ini mukadimah. Belum lagi. Jadi itu sajalah. Okey, Nabil, soalan pertama. Wallahu a'lam. 40 minit lagi. Ya betul, berapa lama nak bersiaran ni? Tengoklah saya charger tak ambil ni. Charger bateri tak ambil ni, Kang. Habis bateri ni. Sikit lagi, insya-Allah. Sikit insya-Allah. Nabil, silakan soalan. Okey, Ustaz. Kita kan setiap tahun kita sambut nuzul Quran kan. Kalau waktu sekolah kita buat program, kalau cuti di masjid-masjid kan. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita ambil Ustaz daripada kisah ni? Okey, baiklah, soalan yang baik. Apa yang boleh kita ambil daripada nuzul Quran dan kita boleh gunakan untuk zaman kita sekarang ni lah. Okey. Sebenarnya yang tanya tu lebih tahu sebenarnya tu. Kita tanya. Yalah. Tak apalah, nanti saya setakat yang termampu lah ya. Lepas tu kalau Ustaz Nabil nak tambahlah. Okey. Sama-sama. Antara peristiwa nuzul Quran ini iaitu yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lainnya ialah sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang hendak bertakwa.
petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang hendak bertakwa. Itu antara satu sebab yang besar kenapa Al-Quran itu diturunkan. Quran ini syumul, melengkapi semua aspek. Jadi sekiranya kita ada sekiranya apa sahaja masalah di dunia ini, apa sahaja yang ada di dunia ini, semuanya jawapannya ada dalam Al-Quran. Sebab itu kita ni seboleh-bolehnya apa pun yang berlaku dalam dunia kita ini, rujuklah kepada Al-Quran. Untuk rujuk kepada Al-Quran, kita tak boleh tafsir sendiri. Kita orang awam tak boleh tafsir sendiri. Jadi kita kena merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Rujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuklah kepada kita, secara keseluruhannya akan kehidupan kita di dunia ini untuk kita beroleh kejayaan hidup di akhirat kelak. Kita boleh berjaya apa? Berjaya hidup di dunia dan juga berjaya hidup di akhirat. Ini dah secara umumnya lah. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita nak buat sekarang ni dengan Al-Quran, kita kena beramal lah. Cara nak beramal, kena belajar. Pertama, belajar membacanya. Kerana membacanya sangatlah besar pahalanya. Setiap satu huruf itu dapat 10 ganjaran. Yang satu huruf itu 10 ganjaran. Alif Lam Mim itu bukan dikira satu huruf, tetapi ada 3 huruf kat situ. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Jadi dapatlah situ 30 dah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Al-Quran ni yang pertama untuk dibaca. Yang kedua, kita kena faham maksud dia. Kita kena fahami maksud dia. Nak fahami maksud dia secara terjemahan perkataan, dulu, kemudian kita tengok pula secara terjemahan tafsir dan sebagainya, merujuk kepada buku-buku tafsir daripada ulama-ulama yang muktabar, dan kemudian kita beramal dengan apa yang kita baca. Nak beramal yang kita baca itulah yang masalah sikit tu. Kadang-kadang biasa ni kita manusia biasa adalah beberapa kelemahan. Tapi kita cuba perbaiki kelemahan kita, cubalah beramal dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, Rafiq, soalan kedua. Soalan kedua, Ustaz. Kena tambah Ustaz Nabil. Lengkap dah. Ya dah tu kan, cantik dah tu. Cantik dah. Orang hebat itu kata apa dah? Soalan kedua, Ustaz. Soalan daripada murid. Dia tak masuk live tapi dia bagi WhatsApp kat saya. Ustaz, saya dapat viral dekat Facebook. Ada orang kata telan alio. Ada orang tu dia Pahang, umur 5 tahun. Dia bagi tahu telan alio membatalkan puasa. Soalnya betul ke Ustaz? Batal puasa. Ada saya dengar kadang batal, ada yang kata tak batal. Silakan Ustaz. Okey, 5 tahun tanya bagi tahu telan alio tak batal puasa. Lama ni dia beramal dah 5 tahun dah dia amal. 5 tahun. Oh, dah 5 tahun. Okey, baiklah. Berkenaan dengan telan alio ini, telan alio adalah tidak membatalkan puasa. Telan alio tidak membatalkan puasa kerana ia merupakan fitrah. Sekiranya idea itu masih lagi berada dalam mulut kita lah. Ada kata alio tu kita dah keluarkan, telan balik. Kita ambil gelas, kita tadah. Alio tu kita ludah sampai kata hari dah penuh, kita minum balik. Yang tu baru batal puasa. Yang tu baru batal puasa. Tapi yang dah dalam masih lagi dalam mulut kita ni, telan, tak ada masalah. Dia jangan terkeluar saja daripada bibir kita, yang tu tak boleh. Dan ada juga berkenaan dengan alio ini, kalau dia bercampur dengan sisa makanan, sekiranya masih lagi boleh diasingkan, sekiranya masih lagi boleh diasingkan alio tu dengan sisa makanan, dan sisa itu boleh diasingkan, maka kena buang sisa tersebut. Kalau sisa makanan itu tak boleh diasingkan dan bercampur dengan alio, dan kita dah tak boleh nak membezakan, dan ianya dalam bilangan yang sedikit, tertelan, tidak membatalkan puasa. Jadi umumnya tadi telan alio baca tak puasa, jawabnya ialah tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Soalan yang seterusnya, Ustaz. Yang ini pula, Ustaz, saya ni golongan remaja. Biasalah dalam fasa golongan remaja ini, ada masa bermimpi. Bila mimpi tu mimpi yang menggairahkan, menyebabkan keluarnya air mani kan. Dan
isunya adalah saya tak sempat nak sahur, terlajak kan sampai waktu subuh. Apa nama tu? And then adakah macam manakah keadaan puasa saya ni dalam keadaan saya berhadas besar, dalam keadaan saya tak sempat nak mandi sebelumnya waktu subuh? Okey, baik, berkenaan dengan keluar mani keluar mani sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Kalau kita tidur mimpi keluar air mani, yang tu kita tak sengajalah. Yang tu tak ada masalah. Yang masalahnya kalau kita sengaja keluarkannya, ya, kita paksa dia keluar, apa dia terkeluar, maka itu hukumnya adalah haram. Yang tu jangan buatlah. Yang tu jangan buat. Tak kisahlah remaja ke, retua ke, semua tu tak boleh buat. Ya, mengeluarkan dengan tangan sendirilah. Adakah puasa itu batal, Ustaz? Okey, baik. Tadi berkenaan dengan puasa tadi tu, puasa tak batal. Dengan syarat malam itu dia berniatlah. Walaupun dia tak bersahur, di malam tu dia berniat nak berpuasa, maka besoknya malam tu juga dia keluar air mani. Besok bila subuh tak sempat nak mandi wajib, ya, dia teruskan berpuasa kerana tidak membatalkan puasa dalam keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Okey. Boleh soalan? Boleh soalan Nabil? Boleh. Dia sebenarnya tu lah. Dia dalam bulan-bulan Ramadan ni, kalau kita betul-betul kita cuba mendidik diri kita, yalah, kita takkan, insya-Allah lah, benda-benda yang macam tu dia takkan jadi sebenarnya. Kan? Yalah, kalau kita boleh mendidik diri kita. Sebab di bulan Ramadan ni fasa beribadah, betul tak? Ya, betul. Kita takkan fikirlah benda-benda yang pelik-pelik tu. Tapi kalau terfikir macam mana kan? Itulah. Tapi itulah sebab remaja kan, remaja tengah panas terfikir. Jadi jawapannya ialah kalau dah malam tu dia dah berniat, walaupun dia belum sempat lagi mandi wajib, maka teruskan berpuasa. Puasanya adalah sah. Okey Ustaz. Dalam orang tanya Ustaz, kadang-kadang kita di Malaysia kan, kita suruh anak puasa tau. Hari kan. Puasa kita kata puasa 10 hari bagi duit, bagi hadiah kan. Macam mana Ustaz? Ada setengah puasa tapi tak solat. Macam mana Ustaz? Sepatutnya itu tak berlakulah. Kerana rukun yang pertama iaitu solat sepatutnya. Dan solat itulah yang akan menentukan sebenarnya ibadah kita ini diterima tak ataupun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat nanti. Ya. Kerana dengan solat itulah ya ibadah kita akan dikira kemudian. Kalau kita tak solat, kita tinggalkan solat tak sempurna sebagainya, ditakuti ibadah-ibadah yang lain tergantung, tak dikira pahalanya. Ada hadis tu apa? Hadis ada satu hadis Nabi sebut apa ni? Yang mana? Hadis tu yang tentang solat tu, solat baik sempurna, ibadah lain akan dikira. Saya tahu betul. Lupa dia punya matan dia. Itulah. Dia sebenarnya tu satu bagi saya mudah satu benda je. Allah Nabi sebut awwalu man yuhasab yaumul qiyamah as-salat. Yang tu lah tu. Permulaan sekali. Permulaan hadis sekali Nabi daripada hadis Nabi kan. Jadi permulaan Nabi sekali pada hari kiamat Allah tanya solat. Jadi kalau solat man yuhasabu alaihi al-abdu yaumul qiyamah as-salat. Perkara pertama yang akan disoal di hadapan Allah nanti atas hamba-Nya ialah solat. Lepas tu yang penting dulu solat baru puasa. Tapi ada kata dia berpuasa juga tanpa solat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Puasa insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Sebab puasa dan juga solat itu satu ibadah yang berbeza, tak ada masalah yang tu. Okey Ustaz, ni ada dinilai tidak? Okey, insya-Allah sudah. Okey baik. Ustaz, ni soalan seterusnya murid kita juga tanya. Ustaz, macam mana saya nak kuat Ustaz untuk saya nak buat amalan ibadah dalam bulan Ramadan ni? Biasanya kalau saya solat tarawih, saya akan bertarawih di surau ataupun di masjid kawasan kampung. Tapi di duduk rumah, sepatutnya ayah saya menjadi imam, tapi ayah saya tak mampu jadi imam. Dan saya pula wanita tak boleh jadi imam. Jadi macam mana Ustaz untuk saya
diberikan kekuatan untuk nak beribadah ini? Okey. Bila berlaku perkara begini, yang pertama ayah tu kena ada usaha lah. Nak jadi imam solat tarawih ni sebenarnya senang saja. Solat apa lain pun senang saja sebenarnya. Ya, niat macam biasa. Kita nak solat tarawih, bangun nak solat tarawih 2 rakaat. Niat macam biasa. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat, ya, imam kerana Allah Taala. Niatlah mati. Kita solat sunat tarawih. Akad takbir, Allahu Akbar. Lepas tu baca apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah macam biasalah. Anak ikut kat belakang baca Fatihah macam biasa. Lepas tu nak baca surah apa? Apa sahaja surah yang kita ingat, bacalah. Tak kisahlah. Cuma kalau boleh, yang terbaiknya ikutlah dia punya susunan. Kalau ayat lazim tu, Wadduha tu sampai ke bawah, ikut dia punya susunan. Ya, rakaat pertama tu dia di atas sedikit, turunnya ke bawah sampai kemudian. Andai kata tak tahu surah-surah apa pun, tahu Qul Huwallah aja, bacalah Qul Huwallah. Bacalah Qul Huwallah. Rakaat pertama baca Qul Huwallah. Lepas tu dah naik rakaat yang kedua, baca surah Fatihah, baca lagi Qul Huwallah lagi. Tak ada masalah. Boleh buat. Ataupun kalau nak tukar boleh tukar kepada Qul a'udzu birabbil falaq, pun tak ada masalah kalau ingat yang tu. Jadi bacalah mana-mana ayat yang kita ingat. Saya bagi tahu, nak senang katakan tadi baca Qul Huwallah kan. Rakaat pertama baca Qul Huwallah, rakaat kedua baca Qul Huwallah. Kemudian bangun lagi untuk rakaat yang ketiga pun baca Qul Huwallah. Yang keempat pun Qul Huwallah. Bangun lagi lepas Fatihah yang rakaat yang kelima baca Qul Huwallah. Yang keenam Qul Huwallah. Bangun lagi rakaat yang ketujuh Qul Huwallah. Rakaat yang ke-8 pun Qul Huwallah. Boleh, tak ada masalah. Baca je mana-mana ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah mana-mana ayat yang senang daripada Al-Quran. Kalau yang ingat lagi yang sebelah-sebelah atas pada Qul Huwallah tu, boleh baca surah yang atas. Contohnya baca apa? Surah Al-Fil. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca Qul Huwallah. Kemudian rakaat yang seterusnya, rakaat surah yang di bawah surah Al-Fil. Ya, baca. Lepas tu rakaat yang seterusnya Qul Huwallah. Pun boleh juga. Ya? Jadi bacalah, tak ada masalah. Jadi katakan kalau tak ingat Qul Huwallah, tak ada masalah. Baca surah Fatihah, katakan ingat surah apa? Surah An-Nas. Bacalah surah An-Nas. Sepanjang 8 rakaat tu surah An-Nas je. Pun boleh. Ni nak bagi tahu maknanya simple. Benarnya sangat simple. Cuma kena ada usaha sikit. Ya, maknanya kita kena ulang kaji baliklah. Kalau Qul Huwallah tu biarlah baca dengan betul sebagainya. Itu je lah. Jadi boleh ikut, tak ada masalah. Tapi andai kata ayah tak nak juga jadi imam, kita sembahyanglah sendiri-sendiri. Sembahyang sendiri-sendiri tak ada masalah. Kita sendiri pun tak ingat nak baca apa. Baca Fatihah je lah. Rakaat pertama Fatihah, kedua Fatihah, ketiga Fatihah, keempat Fatihah. Tapi jangan baca Fatihah, baca Fatihah habis kan. Yang tu saya pernah tegur anak murid saya tu. Ya. Dehau lah kan. Sebab ada kawan saya, dia tengok kat sini tadi, dia kata apa, Cikgu Safadi kan. Dia pernah sembahyang di masjid UPM. Solat Zuhur kan saya lupa dah cerita. Dia lambat, dia ikut ada seorang pemuda ni. Dia ikut untuk solat berjemaah sekali. Ya, rakaat pertama tak apalah, kita masbuk kan. Kita tinggal Fatihah pun tak apa. Jadi kita follow dia rukuk. Naik rakaat yang kedua, baca Fatihah. Tak sempat nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dah. Rukuk dah. Allahu Akbar. Lajunya. Ya, rakaat ketiga pun dia cuba kejar. Tak boleh juga. Dah laju dah. Habis sembahyang, dia tanya orang tu. Dia tanya, abang baca laju lah bang. Abang baca apa tadi? Dia kata baca Fatihah lah. Laju abang baca Fatihah. Boleh abang tolong bacakan, saya nak belajar. Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rukuk. Saat nanti dia punya cerita. Ada kes tu berlaku. Kes tu memang berlaku. Yang berlaku tu, kalau dia dengar tadi kan, Cikgu Safadi tu kan, dia lah. Dia cerita kat saya pun gelak lah, kata la ilaha illallah. Tapi memang betul. Jadi rakaat pertama baca surah Al-Fatihah. Baca sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, sampailah ke akhirnya waladdallin. Contohlah ya. Setiap rakaat baca Fatihah saja cukup. Surah tak tahu baca tak apa. Nak upgrade lagi, ada handphone, ada telefon ke, ada Quran ke apa ke, nak tengok Quran boleh tengok Quran.
boleh pegang Quran. Dalam solat sunat tak ada masalah, boleh. Ya, jadi ambil handphone ke Quran ke pegang. Baca Fatihah tu kita pun ambil dalam poket, pegang. Cuma pastikan pergerakan jangan melebihi 3 kali pergerakan yang besar. Jadi setakat pegang, tengok, baca tengok. Dah habis baca, tak ada poket. Allahu Akbar, rukuk. Tidak, dan seterusnya. Rakaat kedua, ambil lagi. Belik pula. Tak ada masalah. Pergerakan yang kecil-kecil tak ada masalah. Boleh buat macam tu. Itulah dalam 3 cara tu lah. Ya, pertama ayah kena cuba. Tak boleh juga secara ringkas. Anak tu buat sembahyang sendiri. Ya, sembahyang sendiri, Fatihah saja pun boleh. Ataupun kalau nak tambah, boleh pegang Quran. Boleh pegang Quran dekat tangan. Sebenarnya dalam konsep kehidupan ni adik-adik, saya nak tu je. Kita memang kita harapkan mak ayah kita untuk menjadi imam kepada kita kan, untuk menjadi contoh kepada kita, tapi kadang-kadang kita kena faham satu benda je. Ya, Allah ni dia hidupkan manusia ni semua baik, tapi berbagai-bagai orang, berbagai-bagai cara kehidupan. Jadi kepada adik-adik yang ada, mungkin ada ayah mak yang kurang pendidikan agama, tak ada masalah, kita doakan. Kita buat yang terbaik, apa yang kita buat kita hadiahkan dekat dia. Minta, ya Allah, aku teringin nak jadi ayah aku jadi imam aku, ya Allah. Allah aku bagi baca Fatihah, kita solat, kita doa niat insya-Allah. Mana tahu penghujung puasa ke tiba-tiba berubah kan, tahun depan dia berubah, tak tahu kan tu kan. Jadi jangan kita salahkan. Apa ayah aku tak tinggi. Jangan. Biar kita doa yang terbaik. Itu paling penting sekali dalam kehidupan. Kita doa untuk kebaikan mak ayah kita. Kan, walaupun dia tak pandai solat, tapi dia dah berjaya menghidupkan, mendidik kita daripada kecil, kan? Jadi kita ambil dia sebagai tu. Menjaga kita, kan? Seburuk-buruk mana pun mereka tak ibu ayah kita, cara kita untuk doa untuk dia. Itu paling penting sekali. Dan untuk kita, untuk diri adik-adik juga, untuk murid, so kalau ada boyfriend tu, pastikan boyfriend tu mampu untuk baca Fatihah, mampu jadi imam. Ini cikgu suruh je boyfriend terus tu. Cikgu. Cikgu suruh boyfriend lah masalah tu. Kalau suami tu jadi orang yang boleh memimpin keluarga dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi tengok kita masa dah mencemburui kita. Dah 10.30 dah, masya-Allah. 10.30. Okey, Puan Sakinah Nurul Saidin, saya tak pasti murid kita ataupun siapa, save live ni boleh tak? Memang boleh, insya-Allah. Kita akan save dalam bentuk YouTube lah. Dan kita akan letak dalam page dekat page sekolah ni, SMK Jaya 3, juga page rawatan Al-Afiyah. Dan juga kita akan bantar juga lah dekat, kalau Puan Sakinah ni adalah follower Ustaz Khawarizmi, kita akan letak juga semua tu, kita akan letak lah. Okey Ustaz, kesimpulan Ustaz dalam kita punya sembang santai pada malam ni, chit-chat Ramadan. Dia nak nasihat kepada murid-murid kita kan, yang telah terkepung dari segi belajarnya, amalannya dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baiklah, yang pertamanya, bila masuk Ramadan ini, marilah sama-sama kita perbetulkan niat lah. Kita perbetulkan niat kita, biarlah kita niat kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa ikhlas kerana Allah, kita belajar juga ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah buat yang termampu mungkin untuk mendapat ganjaran ataupun mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan berkenaan dengan puasa ini, cubalah buat yang terbaik. Macam tadilah, macam Ustaz Nabil cakap tadi tu, ya, kita kena bersangka baiklah kepada mak ayah kita. Yang tu memang saya suka sangat tu. Sebab memang kita dilahirkan berbeza-beza, latar belakang dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang berkebolehan segitu, kadang-kadang ada yang kurang. Kita kena terima, kita kena doakanlah yang terbaik untuk kedua ibu dan bapa kita, insya-Allah. Jadi cubalah kita puasa yang terbaik untuk tahun ini. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran yang sepatutnya. Dan kita marilah sama-sama kita taharrau lailatul qadar. Kita bersama-sama mencari malam Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar, insya-Allah sama-sama, mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di situ, insya-Allah. Wallahu amin. Jadi alhamdulillah. Mungkin ada apa-apa nak kongsi? Jadi saya dah berkali ikut, saya dah cukup dah sebenarnya, tapi tak apalah.
Maknanya ialah kita sama-sama kita bila kita sebut nak mencari Lailatul Qadar, kita kena bentuk diri kita, kan? Kerana kita di fasa terakhir, fasa kedua, dah akan masuk fasa ketiga bulan Mubarak. Jadi gunakan kesempatan untuk yang untuk yang sebelum ni kita tak dapat bulan Ramadan yang terbaik, gunakan untuk tahun ni buat yang terbaik. Buat yang terbaik macam mana pun, kalau susah buat yang mana yang kita mampu, tapi yang penting lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ni, insya-Allah. Dan last kali doa, ya Allah, minta aku beristiqamah ya Allah di bulan-bulan yang akan datang. Kan? Jangan bulan Ramadan rajin baca Quran, bulan Ramadan bye bye. See you Quran kan. Jangan. Kenapa? Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Kenapa? Apabila hari akhirat nanti, hari kiamat, Quran itu akan datang mencari sahabatnya yang membaca dia. Jadi mudah-mudahan kita adalah sahabat-sahabat Al-Quran, insya-Allah. Kan? Jadi insya-Allah. Jadi jadi sekali itu dulu kot, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih juga kepada Taufik dan semua kerana sudi menjemput saya sekali pada malam ini. Dalam page apa SMK SJ23. Dan terima kasih kepada semualah warga-warga SJ23. Alhamdulillah. Dan kita harapkan apa pada malam ini kita dapat kebaikan dan kita boleh amalkan sampai bila-bila. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekali itu dulu. Okay, kalau follower kalau di sini cikgu ataupun anak murid SMK USJ23 ataupun rakan-rakan yang lain yang rasanya macam nak lagi jemput Ustaz Khwarizmi, nak slot lagi, bolehlah PM tepi pada kami, sama ada Ustaz Nabil kan, Ustaz Khwarizmi pun boleh, pada saya sendiri pun boleh, dan kita akan buat siri yang kedua, ketiga dan sebagainya kan. Boleh kot Ustaz ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.